Dekat sini ada bunyi ayam, tapi tak tahu dekat mana. Bunyi ayam ke, bunyi burung ke, tak tahu. Dan ada dinosaur. Itu adalah kawasan tangki air. Tajam ni. Siap kena, luka, habis. Satu badan luka, badan luka. Siapa suruh menceroboh? Dia orang tanya Olimpik punya baju lah. Ni bukan baju Olimpik. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini adalah hari pertama video saya direkod, self record. Jadi kita berada di S2 Height. Kawasan ni kawasan baru dan saya bercadang nak buat jalan-jalan pagi. Selalunya jogging, tapi hari ni kita buat jalan saja. Sebab bila dengan family nak lari, tak boleh nak main pace. So kita berjalan saja pagi ni di S2 Height. Dah. Kenapa you landscape? Yalah, lain sikit lah. Kalau kita tengok dekat sana adalah S2 Height. Kawasan dekat sana tu dipanggil S2 Height. Dekat sini pun S2 Height. Cuma dia punya papan tanda dia dekat sana. Dan di atas tu dia dah letak satu kawasan rekreasi, taman permainan, ada dinosaur, ada tempat orang main, budak-budak main gelongsor, buayan. Satu kawasan yang cantik. Kalau kita tengok pemandangan dia memang cantik lah, memang cantik. Di mana Seremban ni juga mempunyai tempat kawasan yang cantik kalau kita lihat dari aras tinggi. Contohnya macam dekat sini lah. Morning. Kayu basikal. Kalau larat, dan you boleh kayu basikal lah kat sini. Kalau tak larat, jalan kaki, slow jog ke, janji keluar peluh. Ini kali pertama saya naik bukit ni. Kita nak tengok apa yang ada dekat atas. Morning. Ini adalah kawasan di bawah S2 Height. Tinggi, cantik, dan
banyak lagi kawasan kosong yang diorang boleh buat rumah dekat bawah ni. Dekat sana baru naik. Situ adalah taman yang baru juga. Dan di sana adalah Hindusdale. Ya. Okay. Kalau kita naik dekat atas ni, kita boleh nampak satu tempat di mana kawasan tangki air. Saya tak pasti tangki air ni dia salurkan dekat mana, tapi yang pastinya di kawasan area sini besar. Dan kalau kita tengok dekat sana ada satu lagi, dan dekat atas ni ada satu lagi. Itu ada satu lagi. Itu mungkin untuk kawasan area Labu, Hindusdale atau taman-taman baru yang dekat bawah ni. Dan di atas sana ada lagi satu. Kita nak ke arah sana. Dia orang tanya Olimpik punya baju lah. Ni bukan baju Olimpik, ni baju Sukan Asia 2018. Baju lah. Okay, kita dah sampai dekat tangki air ni, yang dekat atas ni. Nanti kita akan tengok lebih dekat. Itu adalah kawasan tangki air. Alright, kita lagi 2 minit ke 3 minit sampai ni. Dah tak jauh. Boleh nampak dah. Dari sini 50 meter daripada sini boleh nampak anggaran dia. Mula berpeluh. Bagus sebenarnya berpeluh pagi-pagi ni, kan? Bersukan lah ataupun bersenam lah pada waktu pagi, kerana untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Okey, inilah kawasan dia, tangki air 2.0 MGL. MGL tu saya tak pasti apa, tapi besarlah kawasan dia. Okey, dia ada kawat duri, dia ada kamera, ada penceroboh ataupun penjenayah lah, kes-kes jenayah yang berlaku dekat sini. Okey, tak sampai 1 kilo lagi kat atas ni, tapi dia punya peluh tu boleh tahan, tak penat. Mungkin sebab dah biasa jogging. Okay. Ini dia kolam air S2 High fasa 3. Okey, ini untuk fasa 3. Mungkin ini adalah fasa 3. Okey, fasa 1, 2. Okey, kita dah sampai penghujung jalan. Lagi sikit, mungkin kita nak naik atas. Tak boleh, tak lepas. Rasanya ini adalah
kawasan yang tertinggi kita boleh pergi. Wah, bagus. Ada suara dekat atas, mungkin boleh naik, tapi saya tak bercadang untuk naik ke atas dengan bawa anak ni satu orang kata kekangan jugalah untuk kita bergerak. Kalau wife okey lagi, dia boleh tahan asap lagi kalau ikut saya. Cuma anak ni saya kesian lah kat dia kan. Jadi inilah kawasan dia. Ada duduk situ je. Sebab kalau nak naik kena pergi sana. Nah. Inilah kawasan dia. Saya naik tadi daripada bawah tu, terus naik ikut jalan jauh sikit. Kalau you nak hiking, boleh lah ikut daripada kanan sana tu dan terus hiking naik ke atas. Tapi hiking bukanlah objektif saya pada hari ni, cuma berjalan. Tunggu sini sekejap lah. Hiking adalah lebih mencabar daripada berjalan ni. Kawasan dia curam, saya rasa 45 darjah dia punya kecuraman dia tu. Dan ini adalah kawasan yang terbiar. Tak tahu, mungkin ada next project, tapi tak tahulah apa dia punya plan. Okey, saya dah dapat jawapan kenapa air dekat bawah tadi, ataupun dia punya longkang dia besar. Kalau kita tengok dekat sini, dengan dia punya hakisan, kalau hujan, saya rasa air daripada atas ni memang laju. Tengok batu ni pun boleh terhakis. Jadi sekejap lagi saya tunjukkan dia punya longkang dia besar. Sebab saya nak melangkah tu kena satu langkah yang besar. Okey, mungkin air daripada atas ni sangat kuat. Dah ada bunyi tembakan dekat atas ni. Mungkin tak tahu. Biarlah, bukan tugas kita untuk pastikan apa yang ada dekat atas ni. Dengan tembak-menembak tu, bukan tembak-menembak lah, maksudnya adalah tembak, tapi mungkin ada buat latihan atau apa, saya tak pasti. Mungkin pemburu babi hutan ke, mungkin. Dan inilah dia tadi, kawasan Seremban 2 di Seremban Negeri Sembilan. Kecuraman dia, dan itu adalah kawasan orang naik daripada bawah terus naik ke atas. Jadi kalau nak sihat, kalau anda nak berpeluh, ayo kita bangun pagi, start kereta ke, basikal ke, motor ke, dan kita naiklah mana-mana bukit yang ada, ataupun berjalanlah di kawasan rumah anda. Selagi anda sihat, lakukanlah aktiviti sihat. Itu je nasihat saya. Sebab kesihatan ni amat mahal nilai dia. Okey, ini adalah longkang yang saya cakap tadi. Besar dia, 4 kaki ada kot dia punya ke apa, lebar dia tu. 4 kaki ada.
sebab tu dia buat besar. Okey, kita nak balik. Tengok ni, tajam ni. Siap kena luka. Habis satu badan luka, badan luka. Siapa suruh menceroboh? Tahun dibina 2018. Muatan 0.5 mgl. Kolam air S2 Height fasa 3. Sekarang perjalanan menuju ke bawah. Macam resort dia buat kat bawah ni. Tak ada. Mereka mencari rezeki. Kita tak perlu nak kacau. Macam kampung, macam kawasan kampung. Oh, kira dengan ayam berkokok. Sahut menyahut ayam tu. Ini kawasannya. Kalau kita menurun, kita boleh tengok kat bawah ni juga ada satu lagi tangki air, sama juga macam dekat atas tu, warna putih tu. Sama juga macam dekat atas tu, cuma dia berada di kat bawah. Itu tak tahu fasa buat apa pula. Banyak ni. Mungkin tu dia punya tapisan-tapisan dia ke kan? Oh, orang tanya kenapa saya suka duduk dekat Seremban. Okey, yang pertama dah tentulah kampung saya di Seremban. Mak bapak saya kedua-duanya lahir di Negeri Sembilan di Kuala Pilah. Dan kawasan di Seremban ni tak banyak lagi gangguan seperti jalan yang sesak, orangnya ramai, ataupun kawasannya sesak. Tak. Dan daripada segi ketenangan tu memang kita boleh dapat lah dekat Negeri Sembilan ni lagi. Dia tak begitu, orang kata, berserabut. Tak. Memang tenang. Dan boleh dikatakan sebelum MCO lah, sebelum adanya COVID apa semua ni, selepas pukul 4.30 ataupun 5, jalan dah mula lengang. Orang dah ramai balik dan jalan tak ada sesak. Itu yang menariknya kawasan di Seremban ataupun Seremban tu. Dekat sini ada bunyi ayam, tapi tak tahu dekat mana. Bunyi ayam ke, bunyi burung ke, tak tahu. Mungkin bunyi burung lah kot, tapi tak jumpa. Okey, lagi satu di Seremban 2 ni ataupun Seremban ni, majoriti yang duduk di sini rakyat tempatan. Tak ada maksudnya bukan tak ada, kurang foreigner. Kalau ada pun mungkin pekerja-pekerja kilang, pekerja asing yang duduk pun satu tempat, satu kawasan, duduk ramai-ramai dalam rumah kedai ataupun hostel yang telah disediakan oleh company. Dahulu pada tahun 1994 atau 95, 98 macam tu, kebanyakan pekerja adalah daripada Korea. Dan mereka menetap di kawasan perumahan saya tu, di Taman Tunku Jaafar. Dan mereka menyewa rumah. Tapi Korea ni dia standard sikit. Dia sewa rumah dan rumah tu mesti ada aircon. Dia orang tak tahan panas. Okay.
dia berbeza dengan sekarang pekerja asing sekarang ni. Kebanyakannya daripada Vietnam, Bangladesh, Nepal, dan mereka duduk di kawasan yang mereka rasa boleh duduk, diorang duduk. Dia tak perlukan kawasan yang selesa. Janji ada tempat tidur. Tidur atas lantai pun dia boleh tidur lagi. Adik, pergi depan. Ada tilam, ada bantal, saya rasa diorang dah okey untuk tidur. Tapi itulah, diorang ni tak ada apa nak kata bagi masalah dekat Malaysia ni. Mereka ikutlah undang-undang kita. Cuma waktu MCO ni, waktu musim COVID ni, diorang banyak dipersalahkan sebabkan mereka bekerja kilang. Padahal benda tu tak sepatutnya pun berlaku. Sebab kita manusia, dia pun manusia. Mereka pun ada hati dan perasaan. Okey, ya, saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan macam saya cakap, kita kekalkan keselamatan diri masing-masing, jaga SOP. InsyaAllah COVID ni akan berakhir tak lama lagi. Kita doa sama-sama. Yang penting, jangan stres-stres duduk rumah. Kalau stres, rasa kekosongan, tolonglah keluar daripada rumah tu, kejap ke depan pagar tu, ambil angin dekat luar, tengok dunia luar. Ramai lagi yang lebih susah daripada kita. Ramai lagi yang menderita daripada kita. Syukur dengan apa yang ada di hadapan. Bersyukur dengan apa yang nikmat diberikan setiap hari. Apabila kita buka mata sahaja, kita dah mensyukuri satu nikmat yang telah diberikan pada diri kita, di mana kita dapat membuka mata dan melihat dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum.